Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama lagi dengan Ustazah Asma. Okey, insya-Allah Ustazah akan sambung pembelajaran tauhid kita pada hari ini. Okey. Untuk makluman, ini adalah video yang Ustazah sediakan bagi rujukan dan panduan kepada murid yang tak dapat join kelas tauhid pada hari semalam. Okey, insya-Allah mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan dapat membantu kamu untuk memahami dan juga mengetahui apa yang telah kita belajar semalam, insya-Allah. Okey. Hari ini kita akan sambung, okey. Masih lagi dalam tajuk sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Okey, insya-Allah hari ini kita akan sambung untuk sifat wajib dan sifat mustahil yang kedua, iaitu kaunuhu ta'ala muridan, lawannya kaunuhu ta'ala karihan. Okey, insya-Allah kita akan teruskan. Okey. Okey. Okey, seperti mana yang kamu lihat, okey, yang kamu lihat di paparan ustazah, minta maaf. Okey. Di sini. Okey. Insya-Allah kita akan sambung. Okey, kita akan sambung tajuk kaunuhu ta'ala muridan, lawannya kaunuhu ta'ala karihan. Okey. Kita akan sentuh dahulu sifat wajib bagi Allah, iaitu kaunuhu ta'ala muridan. Apa yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala muridan? Okay, kaunuhu ta'ala muridan ialah keadaan Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan. Okay, keadaan Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan. Okay, kamu semua boleh lihat anak panah yang pertama tu, sifat wajib bagi Allah yang kita akan sambung pada hari ini, yang kita akan sentuh, iaitu kaunuhu ta'ala muridan, yang bermaksud keadaan Allah Ta'ala berkehendak. Okey, kita akan teruskan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada surah Al-Buruj yang ada menyatakan tentang sifat wajib bagi Allah ini, iaitu keadaan Allah Ta'ala berkehendak dan menentukan. Okey, surah Al-Buruj ayat 15 hingga ayat 16. Okey, Ustazah bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zul arsyil majid, fa'alul lima yurid. Okey, maksudnya Tuhan yang mempunyai arasy yang tinggi kemuliaannya. Okey, itu ayat 15. Manakala ayat 16, yang berkuasa melakukan segala kehendaknya. Okey, semua yang berlaku dan terjadi di alam ini, di dunia ini, adalah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, berjelas ya? Untuk sifat wajib yang kedua ni, kaunuhu ta'ala muridan. Okey, kita pergi kepada sifat mustahil bagi Allah. Okey, kaunuhu ta'ala karihan, yang mana kaunuhu ta'ala karihan ni adalah lawan kepada kaunuhu ta'ala muridan. Okey, kita teruskan. Apa yang dimaksudkan dengan kaunuhu ta'ala karihan? Okay, kaunuhu ta'ala karihan adalah keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa. Okay, karihan, keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa. Okay, nak untuk lebih kita faham, okay, kita boleh pergi kepada surah Yasin yang mana ada menerangkan dan menjelaskan tentang keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa. Okay, ada yang menyentuh sedikit. Okay, surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Okey, sekiranya Allah ingin melakukan apa-apa sahaja yang Allah berkehendakkan, Allah hanya akan mengucapkan atau mengatakan jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Okey, ini yang dimaksudkan dengan keadaan Allah Ta'ala yang dipaksa. Maksudnya sifat mustahil bagi Allah. Allah tak perlu nak buat sesuatu tu kerana dipaksa ataupun terpaksa. Okey, Allah sendiri yang berkehendak melakukannya. Okey, kita teruskan dengan apa poin-poin penting yang perlu kamu tahu. Okey, ada 3 poin penting yang kita perlu faham dalam tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu kaunuhu ta'ala muridan, lawannya kaunuhu ta'ala karihan. Okey, poin yang pertama. Okey,
poin yang pertama, tiada sesiapa pun yang mampu menghalang semua kehendak Allah. Okey, dalam dunia ni, tiada siapa pun kita, manusia, termasuklah kita, manusia, Nabi, semua makhluk lain ni, tak mampu untuk menghalang semua kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan ianya berlaku, tiada siapa yang mampu menghalangnya. Okey? Poin yang kedua, Allah bebas untuk melakukan apa sahaja mengikut kemahuannya. Okey? Allah terpulang kepada Allah. Allah nak buat apa? Allah nak uji kita dengan apa? Allah nak jadikan apa? Itu terpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut kemahuannya sendiri. Okey? Yang seterusnya, okey, poin yang ketiga, kita tidak boleh memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Kita sebagai manusia, sebagai contohlah kita berdoa kan. Kemudian kita berdoa, kita selalu berdoa. Selepas habis solat, kita doa, kita nak berjaya dalam hidup, kita nak kaya dalam hidup. Tapi sampai satu tahap tu kita rasa macam dah putus asa nak berdoa. Sebab walaupun kita mohon, kita rasa macam doa kita tu Allah tak makbulkan. Kita jangan sesekali merasakan begitu. Kerana apa? Kita tak boleh paksa untuk Allah kabulkan doa kita. Sebenarnya Allah ni dia amat mengetahui apa yang terbaik kepada hamba-Nya. Sekiranya apa yang kita nak tu Allah tak kabulkan, pastinya Allah tahu. Mungkin sekiranya Allah kabulkan, ia tidak baik untuk kita. Jadi kita kena sentiasa berlapang dada dan bersangka baik kepada Allah. Setiap apa yang berlaku walaupun baik dan buruk, pastinya ada hikmah. Jadi kita kena sentiasa bersangka baik. Allah tidak akan menguji seseorang hamba-Nya melebihi tahap kemampuan kita, insya-Allah. Okey? Itu 3 poin penting yang perlu kamu faham dan kamu jelas. Okey? Berkaitan dengan apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Okay, satu lagi Ustazah nak kita sama-sama buka minda, kita sama-sama memikirkan, okay, iaitu tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari telah ditentukan dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya siang, adanya malam, itu semua proses, fungsi, semua tu adalah terjadinya dengan ditentukan oleh kehendak Allah itu sendiri. Kehendak dan izin Allah yang mengizinkan ianya terjadi dan berlaku. Iaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sebab tu bila berlakunya pergerakan bumi mengelilingi matahari, kita akan mengalami waktu malam, kita akan mengalami waktu siang. Okey? InsyaAllah ya. Harap sikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada kamu semua. Okey. Apa yang boleh kita amalkan daripada tajuk yang kita belajar pada hari ini? Okey? InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh amalkan dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Okay, apa yang boleh kita amalkan? Kita hendaklah sentiasa melazimi, membiasakan untuk menyebut sebutan masyiah. Apa itu sebutan masyiah? Okay, sebutan masyiah itu ialah insya-Allah. Okay, dengan izin Allah, sekiranya bila kita berazam untuk melakukan sesuatu perkara, kita kena sentiasa melazimi, membiasakan diri kita untuk menyebut insya-Allah. Semuanya akan berlaku dengan izin Allah. Tapi kita kena usahalah untuk melakukannya. Kita kena berazam. Kita nak melaksanakannya, insya-Allah ya. Okey. Ustazah rasa sekadar itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cumanya Ustazah nak sentuh sedikit tentang latihan. Okey, sekejap Okey, tentang latihan yang Ustazah ada beri. Okey, minta maaf. Okey, yang Ustazah ada beri. Minta maaf terkeluar. Okey, yang Ustazah ada beri pada kamu. Okey, 2 minggu lepas. Okey, bagi yang belum buat, okey, Ustazah minta dan mohon kepada kamu untuk buat. Okey, untuk bahan minggu ini Ustazah tak sediakan. Okey, Ustazah hanya nak kamu ulang kaji pelajaran yang kita dah belajar 2 minggu lepas. Okey, iaitu latihan yang inilah, latihan pengukuhan yang Ustazah ada sediakan ni, dan juga ulang kaji untuk tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, iaitu semalam kita belajar kelas online untuk tajuk hari ni. Okey, Ustazah sediakan video yang Ustazah sempat buat pada hari ini dan Ustazah akan
Ustazah harap dapat sedikit sebanyak membantulah. Okey, insya-Allah. Okey, Ustazah nak bincang jawapan kepada latihan yang Ustazah sediakan, Ustazah beri pada kamu tu. Okey, tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Okey, cuba tengok nombor 1. Okey, bilangan sifat wajib dan mustahil bagi Allah ada 20 sifat. Betul atau salah? Okey. Kita ada sentuhkan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Betul ke ada 20? Okey, jawapan dia salah. Okey, sifat wajib dan mustahil bagi Allah ada 14. 7 sifat wajib, 7 sifat mustahil. Okey, jawapan dia salah. Okey, kedua, Allah memerlukan bantuan malaikat untuk menguruskan alam ini. Betul atau tidak? Jawapannya salah atau betul? Okey, jawapan dia adalah salah. Allah tidak memerlukan bantuan sesiapa pun untuk mengurus alam ini. Okey? Yang ketiga, kekuasaan Allah adalah terbatas untuk melakukan sesuatu. Salah atau betul? Salah. Allah ni diperkuasa. Jadi tidak terbatas kuasa Allah ni. Okey? Kebesaran Allah ni. Okey, yang keempat. Adanya alam ini membuktikan bahawa Allah Maha berkuasa. Betul atau salah? Pernyataan ini betul. Okey? Ya, alam ini membuktikan Allah itu Maha berkuasa mencipta segala yang ada di muka bumi ini. Okey, termasuklah kita manusia. Okey? Yang kelima, kita wajib mempercayai sifat wajib bagi Allah. Kita wajib mempercayai sifat wajib bagi Allah. Sebagai orang Islam, kita wajib mempercayai sifat wajib bagi Allah ini. Jadi jawapan dia adalah betul. Okey, saya ulang lagi sekali. Jawapan nombor 1, 2, 3 adalah salah. Jawapan nombor 4 dan 5 adalah betul. Okey, jelas ya? Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Lengkapkan mengikut urutan sifat wajib bagi Allah. Okey, ini sifat wajib bagi Allah. Okey, bermula dengan kaunuhu ta'ala qadiran. Okey, sifat wajib yang pertama. Okey, jadi kamu tulis. Yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, yang kelima apa, yang keenam apa, yang ketujuh apa. Okey, sifat wajib yang kedua apa dia? Anak-anak. Kaunuhu ta'ala muridan. Okey, yang kita belajar pada hari ini. Kaunuhu ta'ala muridan. Okey, kemudian yang ketiga kaunuhu ta'ala aliman. Okey, kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 2 ya untuk dapatkan jawapan tersebut. Ustazah bagi pada kamu untuk tengok buku, okey? Dan Ustazah nak tekankan juga supaya kamu hafal dan ingat sifat wajib dan mustahil bagi Allah ini, okey? Okey. Yang seterusnya, yang keempat, kaunuhu ta'ala hayyan. Kaunuhu ta'ala hayyan. Okey, sifat wajib sahaja kamu fokus. Okey, tak perlu tengok sifat mustahil. Okey, di muka surat 2 tu. Okey, yang seterusnya kaunuhu ta'ala sami'an. Okey, yang kelima kaunuhu ta'ala sami'an. Semua sifat wajib yang ketiga hingga ketujuh ni kita akan belajar pada sesi yang lain. Okey, insya-Allah kita akan sentuh. Okey, yang seterusnya yang keenam kaunuhu ta'ala basiran. Okey, kaunuhu ta'ala basiran. Okey, yang ketujuh kaunuhu ta'ala mutakalliman. Okey, kamu boleh letak, boleh isi di tempat di ruangan yang disediakan di kertas tersebut. Okey? Okey, itu sahaja yang sempat Ustazah sentuh. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberi manfaat dan dapat memberi kefahaman kepada kamu untuk memahami dan menguasai topik yang kita belajar pada semalam. Okey? InsyaAllah itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.